Our new climate control monitors temperatures individually for driver, passenger, even the rear seat. We made progress environmentally too. For example, the air conditioning is the very first to be totally free of chlorofluorocarbons. Betul ke? Climate Control 140 ni boleh baca live data, bermaknanya boleh baca temperature dalam, luar, sensor-sensor untuk aircon lah, bab aircon, dan boleh diagnose, self-diagnose, maknanya boleh diagnose problem apa yang ada kat climate control ni. So hari ni saya akan share bab aircon pula. Kali ni saya share yang bab aircon jenis ni 95 dan ke bawah. InsyaAllah saya akan share juga yang aircon climate control yang jenis full digital climate control tu, yang panjang macam 210, 202 tu. Sekarang ni saya akan share yang ni. Yang ni function dia tak banyak macam yang lepas punya model ni yang panjang tu. Ada yang setengah panggil ni calculator, original calculator, banyak button ni. So macam mana nak tengok yang live data, nak diagnose, itu ada cara ni. Saya akan tunjuk. Pertama sekali, boleh on start kereta atau tak start pun boleh. Boleh buat tengok dia punya menu ni. So kita sekarang ni tekan button rest tu untuk dalam 4 saat, 5 saat macam tu, sampai screen belah kecil yang belah kiri tu tukar jadi 1. Bila jadi 1, dia akan ada dalam 1 sampai 16 tak silap saya. Saya on sekejap, saya on lampu. Okey, boleh nampak. So yang ni 1, saya tekan belah kiri untuk dia setiap tekan ni dia pergi ke menu nombor seterusnya lah, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dan 16. So ni 3, 4 dia akan bertukar lah belah kanan tu. So apa maksudnya kan? Apa benda ni kan? Sebenarnya dia ada maksud dia setiap nombor tu. So macam nombor 1 ni bagi tahu sensor temperature sensor untuk interior, bahagian dalaman. So bahagian dalaman dia detect dalam 31 Celsius. So yang nombor 2 ni, ini outside temperature, suhu luar. Suhu luar ni ada kereta dia punya suhu rendah. Dia tengok position kita letak suhu sensor luar, suhu sensor luar. Kalau ada yang setengah kereta letak di bahagian dekat dengan radiator, dia akan semula jadi akan detect panas lah, sebab situ tempat kawasan panas. Tapi kalau letak kat bahagian bawah bumper, kemungkinan dia sejuk sikit. Kalau kena air, dia akan turun lah temperature. Itu ikut kereta masing-masing lah. Nombor 3 dan 4 ni, nombor 3, 4 ni untuk kiri kanan punya heater core temperature sensor untuk climate control. Nombor 5 ni untuk evaporator temperature sensor, which is bila kita on compressor, dia akan turun. Sekarang ni saya on compressor, dia akan turun paling rendah 4 Celsius. Maknanya compressor tu dalam keadaan baik lah. Dia akan turun naik lah dari 4, dia akan naik ke arah, naik sampai 8, and then bila compressor on balik, dia akan turun balik 4. Dia macam tu lah. Tapi kalau compressor ada problem, kurang sejuk ke, atau compressor buat bunyi, atau compressor tu dah sampai masa hayatnya, dia tak akan duduk dalam range yang ni lah, 4 Celsius. Dia akan duduk dalam 10 ke atas lah, kadang-kadang 20. Masa tu kita akan rasa suam lah. Bila jalan dia sejuk, maknanya kompresor tu kena check lah. So kalau macam ni, dia turun 4. Kalau dalam ni boleh tukar, semua ni boleh tukar ke Fahrenheit. Kalau yang ada yang suka baca dalam Fahrenheit, macam ni 40, dia akan naik 42, turun balik 38, 38 naik 42. Itu kalau kompresor okey, dia akan macam tu lah. Bila kita pasang fan speed kuat macam ni, dia akan naik. Tapi dia tak akan naik sampai katakanlah dalam naik sampai 20 Celsius ke atau 70 Fahrenheit. Tapi dia akan naik dalam 50 lebih, masih sejuk. Kalau naik dekat 70 Fahrenheit dalam 20 Celsius, 22, itu dah memang kurang sejuk lah. So macam ni dia akan turun. Lepas tu ke nombor 6. Nombor 6 ni saya selalu pakai. Saya bila traffic jam, saya nak tengok coolant temperature sensor. Dia panggil coolant temperature sensor, maknanya apa yang kita nampak dekat meter ni, kat ni temperature, radiator temperature ni, kat situ nampak macam
1 ke 82. Kalau nak tengok tepat, dia kena tengok climate control ni. Sekarang ni dia beritahu 83. Kalau ada yang menghadapi meter jarum temperature tak jalan, dia naik tinggi sampai 120 tapi sebenarnya tak overheat, itu kadang meter tu yang problem. Jadi kalau nak confident bawa, takut lah dalam traffic jam kita tak tahu dia naik ke turun ke, tengok dekat sini nombor 6. So sekarang ni 83. Okey lah, dia lagi panas lagi okey lah sebenarnya. Kalau ikutkan lagi panas lagi sedap bawa. Video ni dia menunjukkan refrigerant pressure in hand. Dia ikut juga ini nombor 8, blower control voltage. So kalau kita naikkan, dia naik lah, turun, dia turun. Dia ada kena-mena dengan blower lah. Nombor 9 ni, ini untuk software status, ikut climate control punya software. Lalu yang paling penting nak tengok nombor 6 lah. Sebab nombor 6 tu nak tengok temperature radiator kan, takut kadang terlalu panas ke, atau pagi-pagi nak tunggu warm up kan, nak tengok berapa Celsius kan. So tekan lagi, dia akan pergi 16. 16 ni nak beritahu active charcoal filter. Active charcoal filter ialah ni, udara dia akan tapis sampai dia jadi udara bersih saja yang masuk. Ini special untuk S-Class 140 dan model seterusnya. 140 lah yang start dulu ada charcoal filter ni. But ada setengah-setengah model tak ada function ni. Dia ada yang ni saja. So kalau nak keluar balik daripada menu ni, tekan rest ni, dia akan keluar balik lah. Set lah berapa nak. So itu cara untuk nak baca live data. So kita akan seterusnya akan ke diagnose apa problem yang ada kat climate control. Kita boleh baca apa yang problem dengan climate control ni. Macam climate control ni, saya dah tahu apa problem dia. Sebab masa kereta ni dapat pun memang dah bypass dia punya flap system. So bila dah bypass mesti ada keluar error. Sebab dah tak pakai tu, macam heater, heater lah tak pakai. Lagipun kalau pakai heater akan ada problem dual valve. Dual valve tu apa pula? Dual valve tu control untuk air panas, air sejuk untuk lalu dekat cooling system untuk jadikan angin panas. Jadi bila kita dah tak pakai function tu, semula jadi dia akan beritahu error dalam ni lah. So macam mana nak tengok error kat dalam climate control ni? Tolak yang temperature ni ke merah sampai habis, biru pun sama sampai ke habis. Saya akan on kunci ni, akan pusing ke nombor 2 macam ni, pusing sampai ke nombor 2. Okey, tekan auto button ni dalam masa 10 saat. Tekan juga rest dengan O. Dia akan macam ni, akan blink. Tunggu sampai dia keluar macam ni. So ini kod dia E006. Kita nak tengok berapa banyak kod, kita tekan belah kanan auto ni, dia akan 74 sampailah berapa yang ada. Jadi kalau dah ada tulis ni, tulis dalam kertas mana-mana, tulis, lepas tu kita boleh terjemahkan apa setiap problem yang ada macam ni. Macam ni saya tahu saya punya dah flap dia dah bypass, maknanya aircon semua pergi ke sini. Dan dia punya heater dia pun dah tak ada sebab tak pakai pun heater pun. So bila heater tak pakai, dual valve akan off. So yang ni, inilah dia fault code yang ada dalam climate control ni. Contohlah, saya bagi satu contoh. E075 ni kan, E075 ni dia tulis maksudnya ada problem dengan heater supply unit circulation pump. So maknanya heater lah, macam saya cakap tadi, heater saya dah tak ada. Jadi dia akan keluar lah error ni. So macam mana nak delete code ni? Nak delete code ni, tekan belah kiri ni, dia tulis macam tu. Tekan belah kanan auto. So itu dah delete. Tekanlah sampai nak delete sampai mana. Kalau nak delete semua pun boleh. Macam ni delete semualah. Satu-satulah kita nak tekan sampai kosong. Ni kosong maknanya tak ada error langsung. So maknanya sekarang ni dah delete, kod tak ada lah. Tapi kalau tak betulkan problem tu, dia akan keluar balik lah. Ini cara-cara dia lah untuk nak delete apa yang ada fault code kat dalam climate control.
So macam mana kita nak off benda ni? Kita off kunci tu, off kosong, tunggu sekejap, then on jadi biasa balik lah. Kalau kita start pun dia tak akan keluar balik lah benda tu. Okay, kita on. Nampak? Tak ada dah. So benda ni boleh tukar balik ke berapa nak lah. So itulah cara dia untuk nak baca live data yang ada sensor-sensor tu, live data climate control, dan juga nak diagnose climate control punya apa yang ada problem, ada fault code ke apa ke. Dan saya akan share lagi sebab aircon ni, sebab dia ada banyak benda sebenarnya 140 punya climate control ni. Lagi satu function yang saya nak share, yang ni semua 140 akan ada button rest ni. So angin panas akan keluar, angin panas akan keluar, angin suam lah dia akan keluar. Tapi ni tak memerlukan untuk on engine. Macam sekarang ni saya dah cabut kunci, dia masih nyala. Benda ni akan on sehingga 20 minit tak silap saya. Atau dia detect batterinya voltage dah turun. Bila dah turun tu dia akan off terus lah, dia tak ada tunggu 20 minit. Dia takut nanti kita tak boleh start. So dia ada safety features lah. Sekarang ni angin biasa keluar, tak panas tak sejuk. Boleh lah kalau nak menunggu, tak nak buang minyak kan. Kalau kita dah tak nak, kita tekan balik rest ni, dia akan off. So itulah function yang ada di climate control. Video pada kali ini saya InsyaAllah akan share lagi yang untuk climate control yang digital pula. Sekarang ni saya share yang jenis ni. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya, boleh ditanya di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk video yang seterusnya.